Salam sejahtera. Adakah dengan pendedahan ini, PAS dan Bersatu memang tiada harapan lagi? Atau silap-silap hari bulan Muhyiddin letak jawatan lalu merajuk membuat parti baru atau keluar daripada parti Bersatu? Jika bukan kerana ada akta until 4 parti, silap-silap hari bulan ada yang akan keluar parti Bersatu. Parti Bersatu sekarang sudah semakin nazak, Bersatu pula semakin berpecah. Bukan semakin kuat, semakin berpecah. Ada juga yang cuba menyatakan bahawa Parti Bersatu kini berada di telapak kaki PAS. PAS yang menentukan banyak perkara dalam Parti Bersatu, kata mereka. Ini apabila satu lagi audio telah bocor, yang mana Hadi namakan Hamzah calon Perdana Menteri. PAS berteka-teki. Pada pendapat anda, adakah perebutan-perebutan ini akan berkekalan? Perebutan antara Muhyiddin, antara Hamzah Zainuddin, dan daripada PAS sendiri menjadi Perdana Menteri. Yang menjadi tanda tanya netizen ialah kalau Hamzah Zainuddin jadi Perdana Menteri, dan itu pula dicalonkan oleh PAS, sejauh mana Hamzah Zainuddin boleh menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri tanpa mengikut telunjuk daripada PAS? Ada yang khawatir, ada yang membimbangi jika Hamzah Zainuddin menjadi Perdana Menteri sekadar jadi Perdana Menteri kerana telah dicalonkan oleh Hadi, mendapat action daripada PAS supaya jadi Perdana Menteri. Ada yang risau, jangan-jangan Hamzah Zainuddin akan menjadi Perdana Menteri yang mungkin akan terpaksa mengikut telunjuk orang lain yang mencadangkan beliau. Itu semua, kata netizen, mungkin boleh berlaku. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua, ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang mendidik, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk sembuh daripada penyakit, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk masalah kesehatan anda. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hasan hari ini mengelak daripada menjawab soalan berhubung kandungan rakaman audio yang mendakwa parti itu mahu timbalan Presiden Bersatu Hamzah Zainuddin dinamakan calon Perdana Menteri Perikatan Nasional PN. Taqiyuddin berkata beban untuk membuktikan dakwaan itu terletak kepada individu yang membuat tuduhan. Taqiyuddin juga berteka-teki ketika ditanya mengenai pertemuan yang didakwa berlangsung dengan Presiden PAS Abdul Hadi Awang didakwa mencalonkan Hamzah. Jelasnya, menjadi perkara biasa bagi pemimpin parti komponen PN bertemu secara berkala. Katanya, kita PAS dalam Perikatan Nasional sentiasa kita ada kepimpinan dengan gerakan, dengan MIPP, dengan apatah lagi Bersatu sentiasa ada perjumpaan. Jadi kalau nak kata perjumpaan top 5 PAS ke siapa ke itu biasa. Malah, kita semasa sidang parlimen, kita selalu, Presiden PAS ini buat apa dia macam panggil usrah. Semua ahli parlimen Perikatan Nasional datang sini untuk dengar. Jadi bagi kita, perjumpaan itu adalah perkara biasalah, bukan perkara yang asing katanya lagi. Apapun perkara yang katakan itu, siapa yang mendakwa itu, dialah yang berhak membuktikan katanya lagi. Terdahulu hari ini, satu klip audio pendek tular di WhatsApp yang mengandungi suara yang mirip seseorang pemimpin Bersatu, kedengaran seperti sedang bercakap kepada sekumpulan individu mendakwa Hadi membuat cadangan itu dalam satu pertemuan antara pemimpin tertinggi PAS dengan beberapa pemimpin Bersatu termasuk Hamzah. Apabila terus ditekan untuk mengesahkan atau menafikan jika PAS telah memutuskan menamakan Hamzah, Taqiyuddin kembali merujuk kepada pendirian Hadi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah.
Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat, dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini berkait dengan penemuan wang tunai 169 juta bersama dengan emas dan harta yang lain yang didakwa dimiliki oleh Ismail Sabri Yaakob. Menjadi pertanyaan ramai orang ialah, dari mana kekayaan sebanyak ini dimiliki oleh Ismail Sabri Yaakob? Ada yang bertanya, dalam tempo beberapa bulan sahaja menjadi Perdana Menteri, bagaimana memiliki 169 juta ini? Dan berita ini mengatakan bahawa 169 juta ringgit didakwa milik Ismail Sabri telah pun dilucut menjadi hak kepada kerajaan. Inilah yang netizen geram apabila duit sebanyak ini boleh didakwa dimiliki oleh bekas Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Mereka kata kalau bekas Perdana Menteri 30 bulan lebih pun memiliki uang seperti ini, bayangkan kalau Perdana Menteri yang memerintah berpuluh-puluh tahun, ada yang sampai 20 tahun lebih dan 2 kali jadi Perdana Menteri. Mereka cuba menjangka berapa kekayaan yang mungkin telah pun berjaya dikumpulkan. Mahkamah Session di sini pada Rabu melucutkan hak 169 juta ringgit yang didakwa milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada Kerajaan Malaysia. Hakim Suzana Hussein memutuskan demikian selepas membenarkan permohonan pendakwaan kerana tiada pihak ketiga yang berkepentingan hadir bagi mencabar prosiding melucutkan hak harta tersebut. Menjadi tanda tanya ialah kenapa Ismail Sabri Yaakob tidak mencabar perkara atau keputusan ini. Pada 8 September lalu, mahkamah diberitahu Ismail Sabri dan bekas setiausaha politekniknya Datuk Muhammad Anwar Muhammad Yunus yang dinamakan sebagai responden tidak berhasrat mencabar permohonan pendakwaan untuk melucutkan hak wang tunai yang disita SPRM. Susulan itu, mahkamah membenarkan wang berkenan dilucut hak mengikut Seksyen 41 dalam kurungan 1 Akta SPRM. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci pencuri dan izinkan saya berkongsi dulu kepada anda semua ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit sukar sembuh daripada penyakit. Tetapi terapi imun ini mengajar, menguatkan dan mendidik imun badan kita serta bijaksana dan seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita itulah yang akan bertindak menghapuskan semua jenis penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita sudah kuat, bijaksana, bertindak menghapuskan semua jenis penyakit cepat, dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, yang menariknya ialah pada sidang media Mac yang lalu, SPRM mempamerkan wang tunai berjumlah kira-kira 170 juta dalam pelbagai mata wang antarabangsa dan 16 kg jongkeng emas tulin yang dianggarkan bernilai hampir 7 juta ringgit. Wang itu dipamerkan selepas SPRM mendedahkan wang tunai ratusan juta ringgit dan barangan berharga dirampas daripada 3 premis termasuk sebuah safe house berkaitan kes rasuah dan pengubahan wang haram. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.